Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Hari ini kita akan tengok sejarah tingkatan 5, terus masuk ke dalam topik yang pertama, iaitu kedaulatan negara. So dalam bab yang pertama ini kamu akan belajar 4 perkara penting. Baik, yang pertama ialah konsep kedaulatan, yang kedua ciri negara yang berdaulat, yang ketiga kepentingan mewujudkan negara berdaulat, dan subtopik yang keempat langkah mempertahankan kedaulatan. Baik, untuk hari ini kita akan tengok subtopik yang pertama sahaja, iaitu konsep kedaulatan negara. Baik di akhir pembelajaran pada hari ini diharapkan semua murid akan dapat menyatakan konsep kedaulatan. Okey, baik, kita tengok apa dia kedaulatan, takrif kedaulatan. Okey, kedaulatan ni ditaktifkan sebagai kuasa tertinggi dan kewibawaan sesebuah negara yang bebas serta mempunyai hak untuk melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran negara. Baik, merujuk kepada konsep kedaulatan ini, kalau di Malaysia kita ada beberapa peringkat. Baik, yang pertama Kerajaan Alam Melayu, yang kedua Kesultanan Melayu Melaka, yang ketiga zaman penjajahan, yang keempat Persekutuan Tanah Melayu yang Merdeka, dan yang kelima Persekutuan Malaysia. Baik, kedaulatan negara kita ni dapat dilihat menerusi kelima-lima peringkat ini. Baik, seterusnya ini adalah gambaran tentang perubahan sistem beraja di negara kita. Okey, di mana di tahap yang pertama Kerajaan Alam Melayu kita ada konsep Dewa Raja dan Raja Berkuasa Mutlak. Baik, manakala dalam Kesultanan Melayu Melaka kita ada sistem beraja, sistem pembesar 4 lipatan. Kemudian pada zaman penjajah ni raja hilang kuasa, namun raja hanya berkuasa dari segi adat istiadat dan juga hal ehwal agama. Baik, manakala pada peringkat Persekutuan Tanah Melayu, sistem raja berperlembagaan, dan seterusnya pada peringkat Persekutuan Malaysia, sistem raja berperlembagaan diguna pakai. Itu merujuk kepada sistem beraja yang wujud di negara kita. Baik, kita tengok pula kepada apakah maksud takrif ataupun maksud kedaulatan mengikut bahasa. Ada 4 perkara. Yang pertama, bahasa Yunani. Kedaulatan ini berasal dari perkataan supernus ataupun superanus. Apa maksud perkataan ini? Maksudnya adalah agung atau tertinggi. Perkataan ini merujuk kepada negara yang bebas dan merdeka. Supernus ataupun superanus. Baik, dalam bahasa Inggeris pula, kedaulatan ialah sovereignty, yang bermaksud negara mempunyai kuasa penuh terhadap pemerintahan. Kuasa penuh terhadap pemerintahan. Seterusnya dalam bahasa Arab, kedaulatan berasal dari kata daulah, yang bermaksud kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan. Baik, dalam bahasa Melayu pula, kedaulatan merujuk kepada perkataan daulat. Tadi daulah bahasa Arab, bahasa Melayu daulat, yang bermaksud kekuasaan tertinggi terhadap sistem pemerintahan negara. Okey, jadi apa kesimpulan yang boleh kita buat daripada keempat-empat takrif kedaulatan mengikut bahasa ini ialah kedaulatan merujuk kepada kuasa tertinggi sesebuah kerajaan, bagi menjalankan pemerintahan negara yang bebas dan merdeka. Okey, baik, seterusnya ada beberapa pandangan tokoh berkaitan dengan kedaulatan. So di sini terdapat 5 orang tokoh. Yang pertama Aristotle. Aristotle kata kedaulatan ni adalah kuasa tertinggi dalam sistem pemerintahan sebuah negara, dan kedaulatan ini juga merujuk kepada kerajaan yang terikat oleh undang-undang. Okey, seterusnya Ibnu Khaldun, dia seorang ilmuwan Islam, mengatakan bahawa kekuatan dan kekuasaan sebuah negara berasaskan semangat kekitaan bangsanya. Kekuatan semangat kekitaan diiringi dengan kekuatan semangat beragama, menyebabkan sesuatu bangsa rela untuk berkorban demi mencapai cita-cita
yang sama, ya, kekuatan semangat kekitaan. Itu menurut Ibnu Khaldun. Jean Bodin. Okey, Jean Bodin ni ialah ahli falsafah politik Perancis. Dia kata apa? Kedaulatan merupakan kuasa tertinggi dalam sebuah negara. Kedaulatan mempunyai sifat kekal dan mempunyai kuasa tidak terbatas untuk membuat undang-undang dan mentafsir dan melaksanakannya. Okey. Kemudian Tengku Abdul Rahman, Perdana Menteri yang pertama, kata kedaulatan dibina berdasarkan prinsip kebebasan, keadilan yang sentiasa memperjuangkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Okay, seterusnya Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas, mantan Ketua Hakim Negara pula, mengatakan bahawa kedaulatan ni ialah asas negara yang merdeka, yang memiliki kebebasan pada peringkat antarabangsa bersama dengan hak dan kuasa yang mengatur urusan dalam negeri tanpa telunjuk asing. Jadi kedaulatan menurut pandangan tokoh, dan apa yang boleh kita rumuskan menerusi pandangan tokoh ini ialah kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dan kewibawaan sebuah negara merdeka untuk menjalankan pemerintahan dan melaksanakan undang-undang. Itu saja untuk PDP pada hari ini. Saya harap semua murid dapat apa yang sepatutnya, iaitu maksud takrif kedaulatan mengikut bahasa dan juga pandangan tokoh berkaitan dengan maksud kedaulatan. Itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.